bersama dengan mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Selangor, iaitu Datuk Kamarudin. Beliau juga adalah seorang peguam. Saya lebih suka hari ini bercakap dengan peguam, sebab kita hari ini nak membicarakan isu-isu negara yang ada hubung kait dengan soal peguam. Apa khabar Datuk Kamarudin? Alhamdulillah sihat walafiat. Ya, mana beg saya tadi? Saya mata tak nampak. Ceria hari ini mana bersama dengan ahli perwakilan perhimpunan UMNO Malaysia ya. Ya, dan Datuk rasa macam mana zaman pemuda dulu? Ya, suasananya meriah seperti dulu ya. Ya. Semangat juang ahli-ahli UMNO masih menebal ya. Ya. Saya yakin ahli-ahli UMNO terus ya bersama dengan perjuangan UMNO lah ya. Datuk kena berani Datuk. Jiwa pemuda tu yang kena samai dulu tu Datuk. Jangan Datuk sekali-kali menyimpang daripada perjuangan Datuk. Oh tidak. Saya tetap bersama. Saya yakin dengan perjuangan UMNO saya sangat yakin UMNO saja yang mengangkat semangat kebangsaan Melayu dalam politik. Kalau kita tak ada semangat kebangsaan, itu lemahlah. Okey, saudara jika saudara ada persoalan bersama saya lah dengan Datuk Kamarudin. Beliau adalah mantan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Selangor dan juga sebagai Exco Pergerakan Pemuda. Dan beliau adalah pemimpin masa depan negara. Tapi masalahnya kadang-kadang dalam politik ni zaman-zaman dulu kalau ada pemimpin yang baik itu dipancung. Inilah masalahnya. Dan saya merasakan era Datuk Sri Zahid Hamidi benda ini tak akan berlaku. Kita akan menyantuni mana pemimpin yang baik kita akan angkat. Kalau tak nanti kita dapat menteri-menteri cak ayam macam sekarang ni. Jadi betul. Ini daripada saudara Yahya Sulaiman. Ini 4 telah kering, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara share jangan lupa. Ini hari UMNO, hari ini pemuda. Terima kasih. Siapa ni? Saudara Yano Mawa. Macam mana tak naik? Naik lah teruk lah mana ni. Saudara Abdul Majid, Saudara Abdul Mat Tahir, Saudara Osama. Tok, kita menyantuni teman-teman Tok. Saudara Murad Seh. Bersama dengan beliau juga adalah Saudara Nazli. Nazli adalah apa khabar Saudara Nazli? Buka topeng tu, jangan takut. Topeng. Okay. Jadi Mr. Suruh pula saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada gambar saudara? Nampak? Ada. Ada. Saudara Nazli ni saya sayang pada beliau sebab beliau abangnya adiknya adalah mantan menteri dan orang yang meneruskan tindakan menarik sokongan kepada kerajaan hari ini, iaitu adiknya adalah Datuk Nazri Aziz. Ya, kita mengharapkan pemimpin yang jelas, yang setia pada parti, yang tegas, yang tidak takut menghadapi dengan sebarang tindakan. So they cannot trade and trade, iaitu ugut dan offer. Jadi Datuk, tadi saya bercakap soal bagaimana mereka cuba untuk mempermainkan usul yang telah diluluskan oleh Parlimen, iaitu pengundi-pengundi muda berusia 18 tahun dan diluluskan oleh Dewan Rakyat, diluluskan oleh negara, yang telah diluluskan oleh Durian Wali Tuanku Tuan Agong, pun digazetkan. Tiba-tiba mereka kata nak ditangguhkan sampai tahun 2022 lah, 23 dengan alasan tak boleh buat benda ini telah 2 tahun berlalu. So kita harus rasa bangga sebab pemuda hari ini mereka sanggup dan mereka akan mengambil tindakan undang-undang. Jadi itu isunya yang pertama. Tapi saya nak bercakap dengan Datuk Kamarudin adalah tentang apa yang mereka lakukan di saat-saat negara berada dalam kesukaran, rakyat susah. Betul. Rakyat susah Datuk, tiba-tiba ada pula compound sampai RM10,000. Betul. Apa yang berlaku di Pahang 2 hari lepas. Sebuah kedai dia cuma lewat nak cari rezeki. Betul. Kedai makan dia lewat sampai jam 12 malam, datang puasa. Kita tak salahkan puasa. Kita menyalahkan pimpinan yang membuat undang-undang ini. Maka kedai itu dikenakan denda sejumlah RM50,000. Walaupun belum denda dibayar RM50,000. Datuk tahu kan itu? Saya tahu. Jadi isunya sekarang ni, takkanlah rakyat sudah kena susah maka ditekan lagi. Dia nak boleh peluang buka perniagaan, tapi perniagaan dia berpesin sangatlah kedai makan itu. Betul. Dalam keadaan sekarang ni orang ramai kan? Betul. Jadi apa pandangan Datuk? Saya lihat dasar-dasar kerajaan Perikatan Nasional ke belakangan ini banyak bercelaru dan banyak bersifat drakonian iaitu satu beban kepada orang ramai lah kerana tak mungkin melalui denda ataupun kompaun yang besar dapat mengubah sikap masyarakat Ini ibarat macam
you nak mengubah sikap masyarakat secara paksa, secara hukuman yang sangat berat lah ya. Seharusnya kerajaan mengadakan kempen ya. Kempen mendidik orang ramai. Betapa pentingnya ya mematuhi SOP ya. Sebagai contoh ya, akta berita tidak benar kan, sampai 100,000 punya denda. Dan orang pun tak tahu di mana batasan antara kepalsuan dengan antara kebebasan bersuara. Ya, saya berhak membuat komen tentang demokrasi, tentang darurat. Tapi adakah itu maka saya membuat berita tidak benar? Ya, ada kalanya pandangan saya memang tak selari dengan pandangan menteri. Tapi itu bukan artinya tidak benar. Hanya tidak selari dengan pihak kerajaan. Adakah saya mesti selari dengan pihak kerajaan? Maka barulah kenyataan saya menjadi benar. Inilah yang kita lihat ya, yang menjadi kebimbangan orang ramai ya. Sejauh mana sempadan kebebasan bersuara dengan perkara yang tidak benar. Ya, Datuk, masalah sekarang ni Datuk, saya lihatlah kadang-kadang saya kata it's a joke of the town. Joke of the town. Kerana yang mengumumkan compound RM10,000 yang saya nyatakan tadi, ataupun kenyataan benar dan tidak benar berita tersebut, yang mengumumkannya adalah Menteri UMNO. Iaitu saya minta maaf lah, Menteri UMNO mengumumkan kalau langgar SOP kena bayar RM10,000 dan pemuda UMNO pula menyediakan lawyer. Jadi saya rasa ini satu benda yang tidak dilaksanakan secara tak ada perundingan. Menteri UMNO buat keputusan, pemuda UMNO pula sediakan lawyer. Ini apa benda ni? Saya lihat ini sangat berbahaya ya. Ini kerana ini UMNO boleh terpalit ya. Boleh terpalit dengan kenyataan yang dibuat oleh Menteri UMNO ya. Rata-rata rakyat menolak ya, bantah dasar-dasar yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Maka apabila Menteri UMNO yang menjadi jurucakap, UMNO akan terpalit. Dan pemuda UMNO pula tu. Jadi di sinilah saya lihat ya. Di sinilah bahayanya kepada UMNO. UMNO kena cepat buat kenyataan, langsung tidak menyokong kenyataan yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Sebagai contoh ya. Kenyataan yang dibuat oleh Menteri Kerajaan PN bahawa darurat boleh bersambung bertahun-tahun kalau berpandu pada Mei 13 Mei darurat. Kita nak tekankan bahawa darurat Mei 13 tak sama dengan sekarang ya. Masa tu ada rusuhan kaum ya. Ekonomi terjejas, keselamatan negara terjejas. Tapi sekarang ni tak ada rusuhan kaum, keselamatan negara tak terjejas ya. Dan SOP dah mengelakkan sebarang kekecohan ya. SOP dah mengelakkan dan golongan yang tak patuh SOP sangat kecil. Sangat kecil ya. Yang kita tengok yang kena denda, kena compound sangat kecil ya. Jumlahnya sangat kecil jumlah orang yang tak patuh SOP lah. Maka tak ada sebab kita nak panik sehingga nak kenakan darurat. Tak ada sebab. Tak sama dengan Mei 13. Ini kita nak tekankan ya. Darurat yang ada sekarang ni jangan nak disamakan dengan darurat Mei 13. Nah, saya nak tanya dengan pengurusi NGO ni, macam mana kedudukan NGO? Takkan tak berani nak menyuarakan pandangan ini? Masalah rakyat ni, saudara Nazli. You kena ingat ya bahawa saudara Nazli, bahawa di samping badan-badan politik, rakyat juga mengharapkan NGO bergerak. Tapi kenapa NGO tak bergerak dalam isu yang sebagaimana saya lontarkan tadi? Saudara bukan kecil anak, bukan saudara 10 hari dalam politik. Silakan bagi pandangan saudara. Terima kasih. Saya rasa NGO sekarang ni sudah mula ke depan. Contohnya macam mana tu? Ke depan untuk nak perkatakan yang benar. Tapi sebelum kita nak ke depan, sebagai seorang NGO, kita perlu ada sikap orang kata no fear, no favor. Without fear of favor. Dan bila kita nak bercakap, kita kena bebas. Kita kena bebas daripada kehendak matlamat ataupun kita punya ambition. Kalau ini kita tidak selesai sebagai NGO, kita masih nak memikir tentang habuan, masih lagi nak mikir tentang jawatan, you can never tell the truth.
Ya. Itu prinsip saya. Tak, yang penting sekarang ni Saudara Nazli adalah tentang rakyat. Ya, Saya ini berkali-kali menyatakan rakyat sekarang ni tengah terkesan teruk sangat. memang. So NGO buat apa? NGO. Sekarang ni NGO ini satu badan. Kita tidak boleh orang kata NGO ni berbagai badan NGO. Berapa ramai NGO di bawah saudara? Saya ada gabungan Berapa ramai? dalam lebih kurang 20. 20. Okay. Ya. So what have you done? This is what we are trying kata to go forward. Yes. So saya berterima kasih lah kerana saudara Datuk memberi peluang. Selama hari ini kami tidak dapat peluang untuk bercakap. Macam mana kami nak bercakap kalau TV3 pun tak cari kita? Orang yang patut ni orang yang tak perlu orang kata diinterviewkan. Orang yang betul-betul saya ni adalah NGO GM1M mempertahankan, menghidupkan NGO Satu Malaysia. Saya percaya kepada perpaduan. Saya tidak akan lari daripada tiga bangsa ini. Sebab itu, tapi wartawan tidak minat kepala NGO macam saya. Tak apa, saya ada. Maka itu saya berterima kasih. Saya berterima kasih kepada saudara Datuk Amir yang tahu, identify. Right? So sekarang ni saya sebagai NGO yang bebas daripada imbuhan apa-apa, sebab it's not easy to tell the truth. Dan saudara bercakap soal imbuhan, apakah menteri-menteri sekarang ni kerana imbuhan mereka takut bersuara? Itu saya rasa satu soalan yang everybody knows at the moment. Everybody knows. Everybody. Okey, saya nak tanya dengan saudara Puan Datuk Kamarudin. Sebab saya bertanya terus terang. Sebab saya walaupun mereka bergelar menteri, mereka datang daripada UMNO. Mereka pun bukanlah senior sangat. Memanglah cakap menteri itu cakap menteri. Tetapi kedudukan mereka itu mewakili UMNO. Kan? Mereka berada di situ untuk rakyat. UMNO itu untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Mereka sepatutnya mempertahankan segala masalah rakyat ini mesti diperjuangkan. Jadi dari segi undang-undang sekarang ni, saya melihat bahawa menteri-menteri kadang-kadang ni macam dia nak langgar undang-undang. Sebab itu saya katakan ada dua kasta, ada dua darjat. Menteri kalau tak pakai topeng tak kena denda. Rakyat pakai topeng kena 1,500. Rakyat sentiasa diburu ketakutan oleh tekanan tentang tak mengatasi SOP dan sebagainya. Sila Datuk jelaskan dari segi undang-undang. Saya lihat sekarang saya ni nak tanya satu sebelum tu ya. Undang-undang darurat ini memang perlu dipatuhi. Sepatutnya setiap undang-undang, SOP dan sebagainya sebelum diwujudkan, dia mesti dibawa ke parlimen. Dan ini tidak berlaku sebab parlimen tidak bersidang. Jadi boleh bagi pandangan dari sudut undang-undang. Saya lihat banyak salah guna kuasa yang sedang berlaku lah pihak menteri-menteri kabinet dan saya lihat dari segi darurat asas untuk baginda membuat proklamasi darurat, asas tu sudah mula luntur dah mula kurang dan dah sampai masanya lah proklamasi darurat tu ditarik balik lah dan dalam hal ini saya lihat menteri kabinet daripada parti UMNO harus disahkan diri mereka daripada tindakan Kerajaan Perikatan Nasional kerana rata-rata orang bantah darurat dengan adanya menteri-menteri kabinet dalam kerajaan PN ini boleh menjejaskan imej UMNO. Soalnya adakah mereka berani sebab mereka jadi menteri takut nanti Perdana Menteri lucuk jawatan sebagai menteri? Di sini saya lihat menteri-menteri kabinet daripada parti UMNO kalau mereka tidak undur diri dengan segera saya harap ahli-ahli UMNO jangan undi mereka bila mereka bertanding semula pada pilihan raya akan datang lah dan saya berharap sangatlah UMNO Malaysia ketepikan mereka sebagai calon lah mereka tak berani pisahkan diri mereka daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Ini sangat penting kerana rata-rata UMNO dah buat keputusan untuk tidak bersama dengan Parti Bersatu dengan Kerajaan Perikatan Nasional maka menteri-menteri kabinet harus sambut keputusan UMNO. Mereka perlu seiring dengan keputusan UMNO. Okey, bersama juga dengan saya adalah Saudara Nasrul Alan Ridwan Radin. Alan Ridwan apa dah? Radin. Alan Radin. Saudara Alan Ridwan ni juga adalah
ketua NGO, ada beberapa badan NGO. Malahan beliau sendiri, kalau saudara jangan lupa ya, saya pernah mengutarakan persoalan. Dia berderet menunggu nak jumpa orang, nak keluarkan duit daripada Kepulauan Wan Segala Pekerja. Katanya diluluskan, tapi akhirnya dihampakan. Apabila dia pergi ke situ, cek tak siap, suruh datang kemudian. Sedangkan dia datang daripada kapal, rasa tak gitu? Daripada Batu Belah. Daripada Batu Belah. Jadi kita nak dengar apa pandangan saudara Alan yang mengalami nasib yang sebegitu, dan waktu yang sama beliau juga adalah serupakan aktivis UMNO. Jadi dalam suasana begini, apakah NGO ni masih berdiam diri atau macam mana saudara Alan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda sekali. Saya panggil Ayahanda. Ya. Datuk Seri Kamal Amir Hijaz. Ya. Yang dirahmati Allah. Terima kasih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat sekalian, saya adalah Alan Rizwan Radin, dilantik menjadi Presiden Pertubuhan Bersatu Abata Malaysia dan juga Abata tu agama, bangsa dan tanah air ya. Alif Bata. Ya. Dan juga Timbalan Pengurusi Pertubuhan Dirgahayu Menjunjung Duli. Ya. Kami ni berjuang habis-habisan dan memerlukan bantuan saudara-saudara dari segi sebarkan video ni banyak. Bantuan sokongan ya. Ya. Sebarkan video ni banyak-banyak bagi semua rakyat Malaysia tahu bahawa ramai dah NGO bersama Barisan Nasional dan UMNO. Makin ramai. Nak manage tu kadang-kadang saya dah tak ada time nak uruskan satu-satu. Saya cakap tu terang. Dah tak ada time. Minta maaf bro, aku hari ni nak kena pergi pau. Saya tengah call tadi. Sampai dah saya dah tak boleh buat live video dah. Problem sikit Facebook. Okey. Tadi soalannya Datuk tanya pasal apa tu? NGO. Stand NGO terhadap pelanggaran undang-undang oleh menteri sendiri. Jadi menteri-menteri pula tu datang daripada UMNO. Pendapat saya tu ya. Ya. Dan juga setelah apa yang saya lihat, kita punya timbalan Presiden UMNO Datuk Mak Hassan tadi dan saya tak dengar wanita lagi, tetapi saya dua orang tu iaitu pemuda dan puteri siap hebat. Tahniah kepada ketiga-tiganya. Dan saya pasti penggulungan akan lebih hebat lagi besok sangat-sangat pasti. Dan apabila mandat telah diberikan kepada kaum B, iaitu dengan UMNO dan Barisan Nasional menjadi apa? Menjadi kepala majoriti untuk mentadbir negara. Dan cara dan strategi seterusnya. Ini pandangan saya tu pandangan peribadi saya. Sila saya benarkan saudara nak bercakap apa sahaja asalkan tidak melanggar undang-undang. Ya betul. Sebab kita adalah rakyat kita damai. Saya bertanggungjawab atas apa kata-kata saya tak ada kena-mena dengan Datuk. Cuma saya nak pesan pada teman-teman yang melayari halaman ini, kalau saudara buat komen, saudara bertanggungjawab atas komen saudara ya. Jangan pula kata saya yang tulis ya. Masalah pula saya. Tapi saya ada peguam, jangan risau. Sila. Itu pun peguam saya juga tu. Ya betul. Macam ni Ayahanda Kamarudin. Okey. Bila kita dah ada signal macam ni, lepas ni wahai menteri-menteri UMNO yang dirahmati Allah, perempuan lelaki, especially naik presiden lah. Naik presiden Ayahanda Ismail Sabri. Saya sayang Ayahanda. Bonda Nurani Ahmad. Yang bertaraf sebagai timbalan presiden parti. Ya, timbalan presiden tu. Timbalan presiden tu dia punya taraf sayap kan? Ya. Yang sayap lain tak ada. Dia orang tolak bukan, dia orang tak diberi apa, dia orang tolak. Kering ni tak ada minum ke? Semua order minum dia tak teh ais ke apa semua ni. Itu dah harga ni. Tolong. Ni cakap panas-panas ni. Belah saya ada peguam saya, ada NGO saudara Nazli. Ya, silakan. Ada apa tak? Ni dia tanya. Saya cuma nak teh ais je. 2. Saya sudah dah minum 4 gelas tadi dah. Dah 4 gelas tadi. Okey saya teruskan. Saya. Tinggalkan Perikatan Nasional ramai-ramai. Orang tinggalkan Perikatan Nasional ramai-ramai dengan rendah diri. Saya cakap ni anak ni bocah cilik ni. Tinggalkan, pergi buat satu AJK nak jumpa tuanku sekarang. Tengok kerajaan tu dah runtuh. Tuanku nak buat apa? Nak buat PRU ke atau tuanku nak pilih daripada kami? Jangan baik kata dua dengan tuanku. Tak, cakap baik-baik dengan tuanku. Tuanku kami ni adalah rakyat, tuanku yang kecil, yang hina, yang memerlukan bantuan tuanku. Tuanku selamatkan kami tuanku. Tolonglah buat pilihan yang terbaik. Kita negara kita ni, kita sayang, kita Menghantar surat pada istana? Sudah. Sembah. Okey, tak apa. Saya begitulah. Tiap-tiap malam pun mereka hack saya dan sebagainya. I don't care.
Dan saya tidak pernah takut dengan ancaman daripada mereka-mereka yang dibayar oleh JKOM. Semua berkali-kali saya katakan, JKOM ni anda dibayar gaji anda melalui hasil daripada wang kami, iaitu wang cukai. Kami pembayar cukai. Kalau saudara nak membudik apa semua tu, buat kerja lain. Sepatutnya JKOM ni berusaha menerang kepada rakyat tentang dasar negara, tentang kita menyantuni warga cinta damai. Cara kita nak melayani JKOM ni, tolong share ramai-ramai. Tolong share. Itu cara. Ini manusia yang kecil ni, yang hina ni, ditawarkan jadi pengarah, salah seorang pengarah JKOM tau. Saya tolak. Ni manusia ni. Ini saya nak bagi tahu adik-adik JKOM yang tengah buat kerja tu. Kita ni sayangkan negara. Kita kena sebarkan maklumat yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan bantuan supaya pelabur asing yakin tengok negara kita ni. Betul. Bukan kau mengganggu orang sebarkan kebenaran adik-adik. So saya tengok kakak-kakak, abang-abang. Mereka ganggu, saya minta berilah kesedaran. Saya tidak akan mengalah, saudara. Jangan semua ni. Dan nampak banyak ni, senang ni mereka kacau. Kacaulah macam mana pun. Tidak boleh menghentikan. Kebenaran itu akan wujud dengan sendirinya. Memang bila setiap kali kita menegakkan kebenaran, Saudara Alan, waktu itulah juga kita akan nilai salah. Tak gitu yang Arif? Ya. Tapi yakinlah satu ketika nanti kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Saudara yang berkhidmat dengan JKOM, saya tak mandang hina pada saudara. Saudara melaksanakan tugas. Cuma tolonglah laksanakan tugas saudara sebagai untuk menyebarkan maklumat yang terbaik untuk rakyat. Bukan saudara untuk mengganggu orang buat live yang mana ini untuk memberi penjelasan dan keterangan. Kita memberi kesedaran pada rakyat. Dan keinsafan. Kita rakyat cinta damai. Kita mau menyantuni harmonis. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya melihat kita negara berselaru. Saya nak cakap kepada saudara bahawa hari ini kita rasa malu. Kita malu dengan sebuah negara jiran kita, negara Indonesia. Dulu mereka tercorot di belakang kita, tapi hari ini kita pula yang tercorot. Jadi ini semua tidak lain tak bukan adalah kecelaruan dalam politik. Jadi saya nak bertanya pada Yang Arif, saudara pernah jadi dalam pergerakan pemuda. Saya pemuda kita dulu, kita akan bangun ke depan, kita akan menentang kalau sebarang unsur-unsur yang boleh mengganggu gugat kestabilan politik. Bagi kita, saya melihat apabila kita tak stabil, maka negara kita mengalami kemerosotan dari segi pelabur-pelabur asing, dan tak ada dah sekarang ni. Bila tak ada pelaburan, rakyat tak ada kerja. Bila rakyat tak ada kerja, mereka tak ada income. Betul. Ya, saudara ada telefon call, tak apalah. Tak apa, saya jawab. Jadi saya lihat di sini pergerakan pemuda di zaman kita dulu 30 tahun dahulu. Kita bergerak sebagai troubleshooter troubleshooter apabila ada isu-isu yang kita rasa perlu diserang, kita berarak keluar dan kita serang isu-isu itu. Ini zaman Anwar Ibrahim dululah. Dan seterusnya disambung oleh Datuk Seri Najib. Apakah harapan saudara pada pemuda hari ini? Saya mengharap sangat pemuda hari ini harus bangun menjadi suara troubleshooter. Kalau ada isu-isu yang perlu dibenteras, mereka harus bersuara. Jangan tunggu nak ditegur, nak didesak baru nak bersuara lah. Jadi sebab saya kata pemuda seharusnya menjadi penyambung suara rakyat. Ya, sebagai contoh isu darurat. Saya tak nampak pemuda UMNO Malaysia bergerak buat statement yang besar-besar. Macam zaman kita dulu lah. Zaman kita dulu kita berhimpun di TPCA kan. Sampai ada yang kena tangkap di bawah ISA. Biasalah. Biasa. Saudara program saya waktu itu. Kita kena soal siasat dan sebagainya. Kita kena tangkap di TPCA. Kita tidak pernah takut dalam menghadapi sebarang ancaman. Itu peranan gerakan pemuda troubleshooter. Not only sebagai troubleshooter dah tu. Kita juga, tapi kita ada landasan undang-undang. Kerana waktu itu Bar Council pun tidak bersama dengan kita. Kita sanggah mereka. Bar Council pun kita serang tak masa tu. Di Jalan Raja Laut kan. Kita serang Bar Council di Jalan Raja Laut. Jom serang lagi sekali. Jangan. Sampai dilantai bawa dalam parlimen kan. Kita waktu itu yang itu Malaysia. Kalau Bar Council tak tahu buat kerja, bagi kita ajak Bar Council buat kerja. Bagi saya biarlah kita warga cinta damai yang menyantuni keharmonian negara. Saya tidak mahu negara kita terjebak dalam permasalahan, masalah kacau bilau. Kita tak mahu. Jadi hari ini pergerakan pemuda telah pun mengutarakan
bahawa sudah sampai masanya UMNO menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Betul. Alhamdulillah. Saya memegang kata daripada Datuk tadi bahawa seandainya ini tidak terlaksana sepenuhnya, maka apa saja yang dilakukan oleh pimpinan hari ini, maka UMNO akan dilihat salah. Sedangkan UMNO tak berdosa. Dia 9 orang menteri je. Apakah dengan 9 menteri ini punya sebab, maka UMNO terpalit di seluruh negara. Rakyat sudah mula kembali. Warga bukan saja warga Melayu, bangsa bukan Melayu pun sudah mula comeback ke Barisan Nasional. Tapi mereka rasa hampa apabila melihat bahawa UMNO yang berada dalam kabinet tidak mampu melaksanakan hasrat dan impian rakyat. Apa kata Saudara Nazli? Sebelum saya nak pergi lebih jauh, saya ingin orang kata nak beri penjelasan bahawa tadi moderator kita Datuk Amir membuka satu ruang perbincangan di mana dia mengatakan Menteri UMNO yang membuat Menteri UMNO yang membuat undang-undang dasar dan pemuda UMNO pula yang akan membela. Bercakap ini is a joke of the town. Okey. Memang is a joke of the year. Betul. But remember, Datuk remember, nobody rebut the law. Okay? Because apa yang pemuda buat is against is a law. You utarakan benda macam ni, dia akan lawan macam ni. So nobody sebenarnya law. So ini bukan soal apa orang kata Menteri UMNO. Menteri UMNO diarah. Kalau dah dibincang dalam kabinet, Abang Sabri, you keluarkan statement ni. Dia terpaksa keluar. So kita jangan salahkan dia panggil Pak Long Sabri. Abang Long. So Abang Long kena jalankan tugas. Dan ini bukan mengatakan UMNO Menteri UMNO. Menteri UMNO tu diminta untuk memberi penjelasan pada rakyat. Dan the law is there. When you go against the law, nobody is above the law. So apabila pemuda melihat apa yang Pak Long Sabri cakap tak betul, sebab dia tidak menentang. There is a law yang boleh menentang. Dia menentang lah. Dan saya nak tambah satu je. Satu-satu ya. Ini soal dengan yang di Pertuan Agong. Okay? So lately, apa yang di Pertuan Agong telah bertitah? Yang tuan, so we must read within the line. Tuan Agong kata boleh bersidang. Sudahlah. Makna Agong pun dia tahu. Itu sebab dia orang yang bijak. Itu sebab dia keluar statement, walaupun COVID masih emergency masih berjalan, bukan emergency seperti apa yang dikata oleh lawyer KA tadi, tak serupa dengan emergency tahun 1969. Right? Itu orang kata perkauman. Ini COVID. So saya minta rakyat Malaysia memikir apa mesej yang di Tuan Agong perkatakan. Iaitu Parlimen boleh bersidang. Terpulanglah kita fikirlah. Jadi sekejap saya nak jelaskan bahawa kenapa kita menuntut Parlimen bersidang. Sebab banyak benda-benda sekarang ni yang masalah rakyat tidak dapat dibawa untuk pengetahuan pimpinan kerajaan. Kalau Parlimen dibenarkan, diizinkan bersidang, berkali-kali saya katakan bahawa kita ganggunya. Kita sepatutnya dalam keadaan sekarang kita harus utarakan masalah rakyat untuk pengetahuan kabinet. Sebab masalah sekarang ni yang saya katakan tadi is a joke of the town. Menteri buat undang-undang sebab dia bersama dalam kerajaan. Dan pemuda UMNO pula membela pula. Benda ini satu benda yang tak pernah berlaku dalam sejarah. Saya minta pandangan daripada ini sangat serius kerana imej yang sedang diwujudkan apabila Menteri Kabinet UMNO berada dengan kerajaan ini ialah UMNO bersubahat dalam dasar-dasar nak dilihat. Saya koreksi apa yang Arif. UMNO dilihat bersubahat ataupun bersekongkol dalam membuat keputusan ini. Akhirnya UMNO yang terpalit. Betul. Kerana persepsi
yang sedang dimain di mata orang ramai ialah bahawa UMNO bersebahat dengan Kerajaan Perikatan Nasional membuat dasar-dasar yang dibenci oleh rakyat. Kerana itu menteri-menteri UMNO kena cepat keluar daripada kerajaan PN. Ini sangat penting. Keluar cepat. Keluar cepat daripada kerajaan. So, saudara syukur begitulah keadaan sekarang ni. Indonesia guna GST ikut style kita, tapi mereka pula sekarang keadaan sekarang ni. Begitu juga saudara Gani, saudara Go Ing Sing. Terima kasih saudara Go. Sentiasalah mengikuti sebab dari masa ke semasa. Nah, sebab saya katakan, saya bersama dengan peguam ni, saya mau melihat dari segi pandangan dari segi sudut guaman, dari segi undang-undang. Sebab hari ini dah terlampau dah. Ya, betul. Betul. Rakyat dah tak boleh dah. Ya. Sebab itu saya yakin perwakilan hari ini, saudara Datuk tengok tadi ucapan Ketua Puteri UMNO. Ketua Puteri UMNO juga pun senada dengan kita. Enough is enough. Enough is enough. Kita tidak sepatutnya menjadi tembaga. Kita bukan nasi tambah. UMNO bukan nasi tambah kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Tapi kerana mereka yang berkuasa, maka akhirnya kita terpaksa lah menghadapi keadaan. Betul. Saya lihat dasar rule of law kerajaan PN telah jauh menyimpang daripada dasar rule of law dan kita lihat banyak perkara yang tak mengikut the rule of law. Seperti orang kata might is right. Kerana awak kuat maka segalanya adalah betul. Itu tak betul ya. The law is still the law. Tak boleh kita buat sesuatu yang mengenepikan the rule of law. Sebab itu bagi saya, saudara Alan tadi, saya nak tanya saudara Alan ni, anak muda. Saudara Alan ni dia anak muda tapi jiwa dia panas. Saya terpaksa mententeramkan teman-teman yang jiwanya panas bagi beliau mahu mempertahankan bangsa kita, agama kita, tanah air kita dan tentunya parti UMNO yang bertakkan abada bersama-sama belakang untuk ramai. Hari ini adalah Hari UMNO. Cuma hari ini bukan persidangan betul. Ini hari yang cuma hari ini adalah terbatas kepada pergerakan pemuda, pergerakan puteri, wanita. Mereka bersidang menzahirkan suara hati rakyat. Mereka adalah wakil-wakil daripada seluruh negara. Mereka adalah suara akar umbi. Jadi saya nak bertanya dengan saudara Alan, apakah NGO yang ada pada hari ini sedar bahawa tentang kehidupan rakyat yang begitu sukar, harga barangan tidak terkawal, kemudian wang semakin menipis, pendapatan semakin beransur-ansur hilang, pendapatan rakyat beransur hilang, yang punya pekerjaan pun gaji setengah bulan sebagainya. Rakyat akar umbi mau UMNO bubarkan parlimen. Apa pandangan anak muda saudara Alan? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Lagi sekali. Wal ma'i, wan nari, wariyahi wal ardi tadi yang saya selawat tu. Wan nar tu air. Bukan api je. Wariyahi. Wariyahi tu apa? Angin. Wan nar tu api. Yang tanah apa? Wal ardi. Kita kena balance. Dalam Barisan Nasional saya nampak ada balancing pada semua yang dapat mentadbir negara dengan baik. Yang si PPPM buat sekarang betul. Tak ada balance. Minoriti menindas majoriti yang bijak memimpin. Macam mana negara kita ni nak maju tu? Tak boleh. So cara yang terbaik, kau nak bahas dalam parlimen pun at the end of the day kita nak PRU juga. Bukan kita tau. Bila saya cakap kita ni, rakyat dah tak sabar-sabar nak Barisan Nasional memerintah negara tu. Jadi kita nak ke arah tu, jangan bagi ruang lagi lah kat PPPM yang merosakkan negara. Minta maaf cakap. PPPM, saya cakap dengan api yang menyertai tanah, bukan panas tau. Balance saya cakap ni. Faham betul-betul PPPM merosakkan negara kita, menyusahkan rakyat kita. Tu yang saya cakap. Saya cuba untuk pacify tu suasana bersama dengan yang Arif. Sebab saya melihat sebenarnya apabila kita mewujudkan nasional bersama dengan PAS, ini adalah merupakan, malam tadi saya dah cakap juga, dia merupakan the last nail to the coffin of political career dalam PPM. Dia merupakan batu terakhir pada keranda politik PPM. Jadi mereka melihat
bahawa wujudnya muafakat nasional ini ancaman hebat, ngeri kepada mereka. Betul. Karena itu mereka memecahkan muafakat nasional ini antara UMNO dan PAS. Dan cara mereka adalah scheme of thing. Beli. Dan hari ini mereka membeli sebahagian daripada pimpinan PAS. Saya tak kata ahli PAS. Jadi bila sebahagian daripada pimpinan PAS sudah terliur ataupun sudah terperangkap dengan scheme of thing itu, dan mereka sudah rela untuk dilihat seolah nak meninggalkan UMNO. Sedangkan bila kita mewujudkan muafakat nasional bersama dengan warga PAS, kita dilihat sebagai kukuh. Tapi kenapa sekarang ini mereka bukan ahli PAS, bukan ahli PAS akar umbi, pimpinan setengah, dua orang aja pun mahu membawa PAS untuk memecahkan muafakat nasional. Saya lihat melalui muafakat nasional UMNO dan PAS mampu merampas lebih kurang 35 kursi parlimen. Mereka mampu mengalahkan calon-calon Pakatan Harapan yang dahulu menang kerana UMNO dengan PAS berpecah. Apabila undi UMNO dengan PAS bersama, calon-calon Pakatan Harapan akan kalah dalam 35 kursi parlimen. Dan UMNO dengan PAS gabungan ini mampu memperoleh hampir 90 kursi parlimen. Dan bersama dengan Sarawak dan Sabah dah boleh tubuhkan kerajaan Malaysia. Dan saya lihat nasihat saya lah kepada pemimpin PAS jangan orang kata apa, penny wise pound foolish kita mengejar duit yang kecil, kita hilang agenda yang lebih besar yang menunggu apabila mampu mengambil alih kerajaan Malaysia. Jadi artinya saudara, saya melihat suara akar umbi, suara di mana-mana pun, di Dewan Merdeka, dalam perhimpunan kita kali ini, bahawa akar umbi mahu agar UMNO segera menarik diri daripada menyertai Perikatan Nasional dan sama kita. Sebab apa yang dilakukan UMNO ini merosak. Jadi saudara, kita bersiaran sementara ini setakat ini, dan besok ataupun sekejap lagi kalau saya dapat jumpa dengan pimpinan, maka kita akan bertemu lagi. Saya harap kongsi-kongsilah apa yang saya bincangkan bersama dengan puak saya, Datuk Kamarudin, Ketua Presiden Nazli, ananda saya, Saudara Alan. Bagi kita lain tak ada. Bangsa Melayu mesti terus dominan di buminya sendiri, dan negara kita mesti aman dan kita mesti harmonis. Rakyat jangan sekali-kali disangsikan ataupun jangan sekali-kali rakyat ini dijadikan sebagai susah dan bertambah perit dengan kehidupan yang semakin sukar. Santunilah kehidupan rakyat. Bagi saya, rakyat adalah segala-galanya. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.